Jadi seterusnya, sekarang kita berada di subtopik yang ketiga, iaitu lemak. Iaitu boleh saya katakan bahagian makanan yang paling disukai oleh orang, terutamanya rakyat Malaysia lah. Bagi saya memang lemak ni paling disukai lah, sebab segala makanan yang sedap-sedap semua ada dekat bahagian lemak. Mari kita tengok apa itu lemak yang sangat disukai. Adakah ia baik ataupun tidak? Jadi apa itu lemak? Lemak ialah senyawa kimia yang tidak larut dengan air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan dengan karbon, hidrogen dan juga oksigen ni? Dia bermaksud lemak ialah hidrofobik, iaitu tidak larut dalam air. Iaitu sebabnya dia punya bentuk ialah karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi seperti anda ingin makan makanan yang berminyak contohnya. Anda ingatkan makanan itu dapat diproses, tapi rupanya tidak. Sebab kebanyakan pencairan makanan di dalam perut kita tidak dapat disempurnakan jika adanya minyak. Contoh ringkas, kita letakkan minyak cuma setitik di dalam kuali yang berisi air. Walau macam mana pun minyak tu cuba lari, kita setiap akan nampak yang minyak itu minyak, air itu air. Betapa dia tidak larut di dalam air. Kemudian fungsi. Apa fungsi lemak? Apa yang kita nak gunakan? Apa gunanya lemak ni? Jadi lemak dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Jadi di dalam badan kita perlukan banyak vitamin. Jadi jika vitamin ni ingin dibawa, dia tidak seperti kita boleh pergi naik bas ke mana-mana tempat, tidak. Dia perlukan medium. Jadi medium untuk penghantaran dia adalah lemak. Jadi lemak akan digunakan untuk menghantar vitamin-vitamin ini. Dan yang kedua ialah sumber tenaga untuk badan. Jadi kalau kita contoh bersenam, dan kemudian kita penat, mula-mula apabila kita bersenam, kita akan gunakan tenaga daripada protein, karbohidrat semua. Tapi apabila semua tenaga itu habis, kita akan ada satu tenaga simpanan, iaitu datangnya daripada lemak. Yang ketiga, memberi nutrisi kepada kulit dan juga rambut. Jadi bahagian-bahagian lemak ni dia memberikan kekuatan, contohnya kepada rambut kita, yang menyebabkan rambut kita boleh stay tetap ni sebab ada lapisan lemak di bahagian kepala, akar rambut ni, yang memegang rambut kita supaya tidak gugur dan juga sihat. Dan kemudian mengekalkan suhu badan. Macam mana dia boleh mengekalkan suhu badan? Apa yang lemak ni buat? Jadi sebenarnya dekat kulit kita ni akan ada satu lapisan epidermis yang diperbuat daripada lemak. Jadi sebab tu kadang-kadang orang cakap orang yang berisi ni, dia ni banyak lemak, sebab dia nampak yang kulit dia tu tebal. Maksudnya lapisan lemak dia tebal. Jadi dia boleh menahan suhu melampau. Contohnya sejuk yang sangat, ada orang gemuk, ada orang kurus. Waktu sejuk, orang gemuk biasa je. Tapi kalau orang sejuk sudah dah pakai sweater dan sebagainya, sebab lapisan lemak dia tu dia tak mampu nak menahan kesejukan tu, dia nipis. Kemudian kesan pengambilan. Kesan pengambilan ni boleh saya bahagikan kepada dua, iaitu bila kita makan pada kadar yang bersesuaian, iaitu kita ikut piramid makanan. Dan yang kedua, kita makan secara berlebihan. Jadi bila kita makan mengikut kadar bersesuaian, dia memberikan kekuatan pada badan seperti kebaikan sebelumnya, dan membantu dalam meningkatkan imunisasi badan. Di mana imunisasi ni macam sebelum tadi yang saya ceritakan pasal contohnya menahan suhu melampau. Jadi badan kita tak mampu nak kekalkan suhu. Jadi apa yang lemak ni buat? Lemak ni dia menjadi benteng untuk mengekalkan suhu kita. Jadi dia menjaga badan kita daripada tidak mampu menahan kesejukan.
Kemudian bila akan di bahagian berlebihan, bila kita makan berlebihan, apa yang akan jadi? Jadi yang paling senang sekali ialah pertambahan berat badan. Jadi kalau anda tengah diet, elakkan makan bahagian lemak ni sebab sangat meningkatkan berat badan. Kemudian meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kolesterol tu datang daripada mana? Kolesterol itu adalah sebenarnya salah satu bentuk daripada minyak. Jadi makanan berlemak ni kebanyakannya menggunakan minyak dan meningkatkan kolesterol. Jadi bila kolesterol tinggi, dia boleh membawa kepada stroke ya kawan-kawan, stroke. Kemudian dan sekali meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan penyakit kanser. Yang ni saya akan terangkan di bahagian penyakit yang disebabkan oleh pemakanan tidak seimbang. Jadi contoh makanan daripada lemak ialah keju, margarin, minyak, peha ayam, coklat, makanan bergoreng, aiskrim, burger, fries dan macam-macam lagi. Banyak makanan yang sangat banyak, yang sangat diminati. Jadi itu saja. Terima kasih.